لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم 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 انعمنا بما نعرف به ونعرف به منك وصلاة الله وإنما الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا وعطيك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين آمين. Dan wajib menyapu akan yang menutup penyakit itu jika ada. Jika tiada wajib ditanggalkan dia, yakni akan yang menutup penyakit itu, disapu dengan air, tiada dengan tanah, supaya tiada memakai air barang yang sedapatnya. Dan sungguhnya wajib menyapukan segala satir itu kerana bahwasanya menyapu diharuskan dia kerana darurah seperti tayamum. Dan tiada wajib disapukan tempat sakitnya itu dengan air. Dan wajib menyapukan segala yang menutup penyakit itu. Jadi masalah kitanya apabila adalah suatu tempat tu tak boleh mengenaikan air sebab sakit, maka wajib tayamum ganti daripada tempat sakit itu. Dengan sebab tempat sakit itu tak boleh sampaikan air. Dan yang keduanya wajib basuh akan segala anggota yang sahih. Tempat yang boleh basuh, kita basuh. Maka yang ketiganya di sini ialah wajib menyapu akan segala yang menutup penyakit itu jika ada. Jika tiada wajib ditanggalkan dia. Kitab tu dah betul. Kitab tu dah betul, tapi semalam tu salah faham. Kitab tu tak payah betul, dah tulisan dia tu dah betul. Jadi masalahnya apabila ada di anggota wudu. Apabila ada di anggota wudu, di muka ke atau di tangan ke ataunya di kaki, dah. Kalau kat kepala tu masalahnya seluruh kepala lah.
sekiranya kalau ada di anggota itu ada sakit, tak boleh mengenaikan air, tak boleh sampaikan air, tak boleh dipakaikan air pada tempat yang sakit itu, maka hukumnya tak wajib dibasuh, bahkan haram dibasuh, dikenakan air tempat yang sakit. Nah, tak boleh kena air itu dengan sebab takut mudarat seperti kata dulu. Maka padahalnya tempat yang sakit itu ada pada mana-mana daripada anggota wuduk. Maka yang wajibnya 3 perkara. Yang wajib tu 3 perkara. Sekiranya kalau ada 3 perkara tu, sekiranya kalau pada tempat sakit tu ada yang menutup. Seperti tapalan atau balutan. Wajib 3 perkara. Satunya wajib tayamum ganti daripada tempat sakit itu. Dengan sebab tempat sakit tu tak boleh sampaikan air, maka kita tayamum ganti di situ saja. Tayamum kat muka kat tangan tapi ganti basuh di tempat sakit. Itu satu perkara. Yang keduanya basuh akan yang sahih, yang tak sakit. Basuh ke semua, tetapi di sekeliling tempat yang sakit tu kita jangan tuang air lah, supaya air tu tak kena kepada jangan kita tuang betul-betul air pada tempat yang dekat-dekat dengan sakit tu. Hanya kita guna umpama perca atau kapas, kita celupkan, kita basahkan kapas itu, kita tekan perlahan supaya air itu mengalir kat kelilingnya, sekadar boleh, sekadar dapat. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, masalah apabila ada di anggota yang sakit tu ada penutup yang menutupkan, sama ada yang menutup itu tapalan ke dengan secara tampal ke, atau dengan secara balut ke, atau macam semin yang dipakaikan orang yang patah tangan, itu pun sama. Maka yang menutup tu wajib disapuh di atasnya dengan air. Wajib disapuh atas benda itu dengan air. Wajib disapuhkan di atas penutup itu dengan air. Bukan dengan tanah tu, bukan dia. Tu mana katanya, dan wajib menyapuhkan akan segala yang menutup penyakit itu. Wajib disapuh di atas, wajib disapuhkan akan segala yang menutup itu. Jika ada penutup itu pada tempat yang sakit. Jika ada penutup itu pada tempat yang sakit. Kalau tak ada, seperti sakit tapi tidak ada yang menutup, maka tak wajib sapuh. Hanya wajib 2 perkara saja. Jadi masalah di tempat sakit tu ada penutup. Jika ada penutup itu, jika wajib, jika tiada, ini kait pada wajib disapuh. Jika tiada wajib ditanggalkan. Jika tiada wajib ditanggalkan dia, kan yang menutup. Kan dia yang ni akan yang menutup penyakit itu. Lepas tu disapu tu, disapu dengan air. Sapu tu sapu dengan air. Jadi sekali lagi untuk jelas,
masalahnya di satu anggota, di anggota wuduk kita ada sakit. Tak boleh mengenai kena air di situ. Maka sekiranya di tempat sakit itu tidak ada penutup. Tidak ada penutup di tempat sakit. Tidak ada. Jadi tapalan pun tidak ada, yang membalut pun tidak ada juga. Maka yang wajib kena buatnya dua perkara. Yang wajib kena buat tu ialah dua perkara. Satunya basuh pada tempat yang sahih. Mana tempat yang basuh ke semua tu, daripada muka, daripada tangan, daripada kepala, sapu di kepala, basuh di kaki, mesti dibuatkan ke semuanya. Melainkan kita tinggalkan tempat yang sakit itulah jangan basuh. Sebab dah katanya tak boleh mengenakan air. Jadi maknanya tempat yang sakit tak boleh basuh, tak boleh kena air, jangan basuhlah di situ, jangan bagi kena air lah. Tapi tempat yang lain lagi yang sahih tu mesti kena basuh. Maka di sekeliling tempat yang sakit tu kita basuh juga, tapi dengan secara guna umpama perca ataunya kapas kita selam di dalam air bagi dia basah. Lepas tu letak kat keliling kawasan yang sakit itu. Dan serta tekan sikit supaya jadi mengalir air, supaya jadi basuh. Kemudian tempat sakit tu tak boleh nak basuh, ini yang kedua. Kita gantikan dengan tayamum. Kita gantikan dengan tayamum, tak kiralah tempat sakit tu di dahi ke, di pipi ke, atau di lengan ke, atau di jari ke, di tapak tangan ke, atau di kaki ke, mana-mana setempat, artinya seluruh kaki ke, maka kita ganti tempat yang tak boleh basuh tu dengan tayamum. Itu dah siap, boleh solat. Kalau tidak ada di tempat sakit itu penutup. Penutup tu bahasa Arab panggil satir. Satir bahasa Arab. Jadi maknanya kalau tidak ada penutup pada tempat sakit, yang wajib kena buatnya dua perkara. Satu, basuh yang sahih. Rekas-rekasnya basuhkan yang sah. Yang boleh basuhlah. Yang keduanya, tayamum ganti daripada tempat sakit yang mana dia tak boleh mengenaikan air. Jadi maknanya tayamum tu ganti daripada tempat sakit tu saja. Jadi ganti pada guna air. Kita tak boleh guna air di tempat sakit, kita gantikan dengan tayamum. Walaupun sakit tak boleh kena air kat kaki sekalipun, tapi tayamum, sapu muka, sapu tangan. Dua perkara. Kalau tidak ada satir, begitu. Kemudian, sekiranya kalau di tempat sakit itu ada satir, ada penutup, ada satir, ada penutup, dengan secara tampal ke atau dengan secara balut, maka tambah satu perkara lagi. Tambah satu perkara lagi, mesti dibasuh di atas tampalan tu, di atas penutup tu dengan air. Itu sapu saja, macam sapu kepala lah, jangan basuh. Sapu saja, bagi dia basah. Sapu tu sapu keseluruhan. Sapu tu sapu seluruh. Lepas tu masalah, jadi masalahnya tiga perkara. Jadi maknanya kalau ada tempat penutup, ada tempat sakit tu ada penutup, maka wajib kena buatnya tiga perkara. Dua yang tadi, tayamum ganti daripada tempat sakit. Yang keduanya basuh yang sahih. Tiganya sapu di tempat tapalan itu. Apa yang menutup itu. Lepas tu cara nak sapunya, sapu ke semua. Cara nak sapunya, sapu ke semua. Sakat mana dia ada, ke semua lah. Ke semua tu disapu. Sehingga
apa dia? Yang contohnya ada balutnya begini. Ada balutnya apa nak pasti. Ada balutnya gini. Dah. Ada balutnya gini, apa tu kita mesti disapuhkan semua. Mesti disapuhkan semua. Jadi sekiranya kalau balutnya kat lengannya begini, jadi kita sapu di atas ni lah. Sapu, basahkan air dengan tangan, sapu. Sapu gitu. Sekadar dia. Sapu ke semua. Kecil besar, tak kira, disapukan ke semua. Sehingga apa dia? Yang kalau tak ingat, tak tahu sana panggil apa. Contohnya ini dia tapalnya gini. Apabila dia tapalnya gini, patut ada jenis plastik tu gam. Apa dia panggil? Dia tapal di sini. Lepas tu di sini masalah. Patut ada nak lekat tu kain masalah. Ini kain. Dia tapal di sini. Lepas tu yang nak pegang dia. Tali ke ataunya apa dia jenis ada gam. Plaster. Disapukan juga. Di sini panggil plaster. Jadi maknanya kira katanya masuk dalam penutup ke semua. Sebab kalau balut tu plaster ya. Kalau balut tu memanglah biasanya tak pakai plaster kan. Tapi kalau tapal sekadar besar ni kat sini masalah, plaster dia pun kita sapu juga. Dah. Jadi maknanya tempat yang sekeliling dia ni, kita basuh. Kita basuh tempat keliling dia. Contohnya kalau begini. Begini maknanya keliling ni kita basuh lah. Sekeliling. Kita basuh yang boleh basuh tu. Dengan sebab sekarang ada satir, maka kita basuh sekeliling ni basuh. Maka yang sini tu kita sapu. Kita sapu. Basahkan air, sapu di sini. Lepas tu sekiranya kalau ada plaster di sini ada plaster, sapu juga. Tapi plaster tu jangan banyak sangat. Sekadar nak lekatkan tapalan kat tangan kat mana. Kat anggota. Jangan melebihi. Kalau lebihi tidak sah. Tapi sekadar katanya tak dapat tidak kena ada, boleh lah. Setakat mana panjang dia nak bagi lekat tu, itu tak mengapa. Tapi kalau lebih daripada qadar hajat, itu tidak memadai wuduk, maka sembahyang dengan secara mera'i waktu. Tidak memadai. Begitu juga kalau balut. Kalau kita balut tu, janganlah lebih melampaui. Sekadar tak dapat tidak. Sekadar tak dapat tidak. Tu tengok keadaan lah. Sakit macam mana tu. Nak banyak, nak besar, nak luas sakit mana. Tapi sekadar hajat jangan melebihi. Kalau melebihi kita tak sampai di situ. Contohnya yang hajatnya besar ni saja. Yang hajatnya besar ni saja. Tapalan tu yang hajat tu sebab sakit dia tak ada banyak sangat. Jadi bisul masalah. Lepas tu tidaklah apa dia? Tidaklah kena besar sangat. Kita katanya yang qadar hajat ni besar ni. Letak di sini. Lepas tu sekiranya kalau doktor tu dia buat besar sangat. Yang hajatnya besar 2 jari saja. Kita katanya yang hajatnya besar ni. Besar ni saja letak di sini, tapi dia buat tu besarnya begini. Besarnya begini. Maka sekadar hajat tu sekadar 2 jari, 3 jari saja. Kita katanya sekadar 3 jari saja. Tapi dia melebihi. Maka tempat ni tak sampaikan air.
Di sini tepat lebih tu tak sampai. Maka jadi maknanya ambil wuduk tidak meratai. Mengambil wuduk tidak meratai. Jadi sebab tempat yang sepatut boleh basuh, dia tak basuh. Maka sekiranya kalau tak boleh nak buang tu, tak boleh nak tanggalkan, maka sembahyang dengan keadaan meraih waktu saja. Jadi masalahnya apabila ada balutan, ada penutup pada anggota yang sakit, maka wajib kena buatnya 3 perkara, ialah basuh pada tempat sahih yang boleh basuh. Tempat yang baik, yang tak sakit tu mesti dibasuh. Dan yang keduanya, anggota tempat yang sakit tu jangan bagi kena air lah. Kita gantikan dengan tayamum. Dan yang ketiga, sapu di atas penutup itu. Itu dah makna katanya, dan wajib menyapukan segala yang menutupnya ni seluruh. Segala tu maknanya seluruh. Bukan mana beberapa tu bukan dia. Seluruh. Dan wajib menyapukan segala yang menutupnya ni seluruh yang menutup. Semua. Jadi sapu tu seluruh. Tak macam kita sapu khuf kan. Tak macam kita sapu khuf. Ya kalau kita sapu khuf tu kita sapu sedikit saja. Macam kita sapu kepala tu. Sapu kepala ambil wuduk, maknanya sapu kepala tapi bukan seluruh kepala, sebahagian daripada kepala. Kalau begitu tak memadai, sini maknanya sapu seluruh. Itu maknanya wajib disapu akan segala, yakni seluruh. Ke semua. Sakat mana besar dia, sakat tu lah. Kena sapu ke semua. Itu. Jaga-jaga sikit. Bukan mana beberapa. Segala ni mana seluruh. Dan wajib disapukan segala yang menutup penyakit itu. Wajib disapukan di atas penutup. Jika ada, memanglah. Kalau tak ada, macam mana nak sapu? Jika ada penutup itu. Jika ada penutup itu. Nah, jika ada, wajib disapu, kait pada wajib disapu. Jika tiada wajib menanggalkan dia. Akan dia, kan mana? Yang ni tafsirkan dia. Yang ni tafsir manakan dia. Yang ni akan yang menutup penyakit itu. Disapu tu, disapu dengan air. Jadi wajib disapu sekiranya kalau tak wajib menanggalkan. Masalahnya penutup tadi tu kita kena tafsil pula. Masalahnya penutup yang tapalan ke balutan tadi, sekiranya kalau masalah dekat-dekat nak sembuh. Tapi kalau awal-awal memanglah tak boleh nak tanggalkan. Mesti kena biarkan begitu. Tapi kalau dekat-dekat nak sembuh, tapi kena tutup lagi. Masih kena tutup lagi. Tapi kalau kita tanggalkan, kita buangkan dengan masa sekejap-sekejap tu, maka wajib kena buangkan. Contohnya tapalan yang ada kat sini. Tapalan yang ada kat sini, lepas tu masalahnya tempat sakit kita dekat-dekat nak sembuh tu. Maka sekiranya apabila kita nak ambil wuduk, doktor katanya kalau nak buangkan tapalan ini, kalau sekejap-sekejap tu boleh. Sekejap-sekejap tu boleh. Maka wajib dibuangkan pada masa nak ambil wuduk. Jadi apabila kita nak ambil wuduk, kita buangkan. Jadi tak ada. Apabila tak ada tapalan tu, kira katanya yang wajib 2 perkara. Apa dia? Basuh yang sahih dan tayamum ganti pada tempat yang sakit yang tak boleh kena air tadi. Kita katanya sekarang masih tak boleh kena air, tapi penutup tu boleh boleh dibuangkan sekejap-sekejap. Maka wajib ditanggalkan.
maka apabila kita tanggal, hukumnya tak ada yang menutup. Apabila tak ada yang menutup, maka wajib dua perkara. Apa dia? Tayamum ganti di tempat tak boleh guna air. Gantikan dengan tayamum di tempat daripada tempat yang tak boleh gunakan air. Dan basuh yang sahih. Basuh yang tepat yang boleh basuh. Jadi satir sebabnya boleh buang, maka wajib kena buangkan. Sudah kita ambil wuduk, sudah kita tayamum, maka tampal baliklah. Kalau balut pun balut baliklah. Sekiranya kalau kemudahan, itunya. Tetapi kalau doktor katanya jangan tanggalkan, jangan buang sama sekali. Nanti akan tak sembuh. Artinya lambat nak sembuh. Itu maknanya tak wajib ditanggal. Seperti baru-baru disakit tu, artinya baru-baru dia patah tangan tu, tak 2-3 bulan tu tak boleh buang kan. Biarkan begitu. Biarkan begitu. Maka dia katanya tak wajib ditanggal. Sebab kalau tanggalkan tu mudarat pula. Mudarat besar pula. Maka sapuhlah di atas satir. Kemudian 3 perkara tadi. 3 perkara masalah ada penutup. 2 perkara yang tidak ada penutup. Tidak wajib tertib. 2 perkara, masalah tak ada tertib. Apa ada 2 perkara? Tayamum ganti dengan basuh yang sahih tu tidak ada tertib. Kalau tidak ada penutup. Dengan maknanya kalau kita sakit kat tangan, artinya di kaki lah dulu, senang. Nak bagi nampak masalah, sekiranya kita katanya kat ibu kaki sebelah kanan sakit. Tak boleh sentuhkan air. Tak boleh kenakan air. Maka kita basuh muka. Kita basuh tangan. Sebab muka tak ada sakit apa. Basuhlah. Tangan tak ada apa. Tak ada masalah. Kita basuh tangan, kepala kita sapu. Maka selepas pada sapu kepala tu, di antara basuh yang sahih dengan tayamum ganti tu tidak ada tertib. Tapi jangan tayamum belum basuh muka. Jadi mana tertib pada waktu dia. Pada tempat dia. Jadi selepas pada kita sapu kepala, dengan sebab di kaki kan, tempat sakit tu di kaki, padahalnya lagi pulanya tidak ada satir, maka selepas pada sapu kepala kita nak tayamum dulu pun boleh. Sudah tayamum, basuh yang sahih. Begitu pun boleh. Artinya basuh yang sahih dulu, selepas tu kita tayamum. Itu pun boleh. Habis tu kalau di kat tangan pula, kalau di kat tangan tu, masalah tidak ada yang menutup. Masalah tidak ada yang menutup. Maka selepas pada basuh muka, tu, maka di situ tidak ada tertib. Kita nak tayamum ganti dulu pun boleh. Atau nak basuh yang sahih dulu pun boleh. Buatlah mana-mana. Tapi kena buat tu jadi maknanya selepas pada basuh muka belum pada basuh tangan. Jadi mana nak tayamum ganti dulu pun boleh. Artinya nak basuh yang sahih dulu pun boleh. Kemudian apabila kita tayamum kena basuh juga tangan. Apabila kita tayamum kita kena sapuh juga tangan. Maka tempat yang sakit tu tengoklah. Kalau boleh kena tanam, sapuh juga. Lalu juga tangan kita yang sapuh tu. Contoh di sini, lepas tu tak ada tampalan, tak ada penutup. Lepas tu dia doktor kata air jangan kena, tanah tak mengapa. Maka kita tayamum lalulah tangan tempat sakit. Kalau boleh, boleh lalu. Malaikat tak boleh nak kena air, tak boleh nak kena tanah, biarlah, tinggallah. Begitu. Lepas tu kalau contohnya kat dahi masalah, dia sakit di sini, tak boleh kena air di sini. Di sini, di dahi ke, di pipi ke, kita katanya di sinilah, misalnya. Maka nak tayamum dulu pun boleh, sebab tangan tu permulaan kan. Kita nak tayamum untuk nak ganti di sini dulu pun boleh, kemudian basuh yang sahih. Basuh kat pipi, kat hidung, kat mana yang boleh basuh tu, maka di sekeliling dia kita celupkan kapas mana, tekan, begitu.
Lepas tu nak tayamum dahulu pun boleh, nak kemudian pun boleh juga. Jadi janji tayamum dan basuh yang sahih kat muka tu belum pada basuh tangan. Begitu. Kemudian masalahnya kalau ada penutup pula, penutup tu maka sekiranya kalau ada penutup yang wajib, penutup yang tak wajib ditanggalkan. Maknanya tak wajib tu dengan maknanya tak boleh nak tanggal. Tak wajib tu maknanya jangan tanggalkan. Doktor kata jangan tanggalkan lagi. Nanti bermasalah pula. Maka sekiranya kalau jadi maknanya kalau ada penutup yang tak boleh ditanggalkan, maka yang wajib kita kena buatnya 3 perkara. Yang pertamanya tayamum ganti daripada tempat yang sakit, yang keduanya basuh yang sahih, yang ketiganya sapu di atas penutup itu. Maka di antara 3 perkara itu tidak wajib tertib. Tidak wajib tertib. Maka sekiranya kalau kita katanya kat muka, macam tadi dah. Kat muka, di dahi masalah. Di dahi ada tampalnya begini. Ada tampal gini kat dahi. Maka kita nak buat apa dulu daripada 3 perkara sana ni? Boleh ke semua? Boleh ke semua? Dah. Kita basuh yang sahih. Tak. Bukan. Tapi masalah muka mesti kena basuh dulu. Sebab nak ambil niat. Nak ambil niat. Kita basuh yang sahih dulu. Basuh yang sahih dulu supaya nak ambil niat pada permulaan basuh muka. Kita basuh yang sahih. Lepas tu nak tayamum dulu ganti ke nak sapu di satit di penutup tu dulu pun boleh lah. Tapi kalau di tangan memanglah basuh tangan tak ada niat kan. Tak payah kita niat. Sebab dah niat di muka. Maka di tangan tu maka diberi pilih di antara 3 perkara. Selepas pada kita basuh muka dengan sebab di tangan tu ada tampalan, maka 3 perkara tu diberi pilih. Sudah basuh muka, kita nak tayamum ganti dulu. Boleh. Atau nak basuh yang sahih dulu, boleh. Atau nak sapu pada penutup dulu pun boleh. Mana-manalah buat. Tapi janji 3 perkara mesti dibuat belum pada sapu kepala selepas pada basuh tangan. Sekiranya kalau pada sakit itu pada tangan. Penutup itu pada tangan yang sakit. Begitulah. Masalah sapu penutup tu dengan air, bukan dengan tanah. Dia kata. Supaya, tengok. Dia kata disapu dengan air, tiada dengan tanah. Sapu dengan air. Supaya memakai air barang sedapatnya. Jadi dengan sebab kita bab mengakakkan hadas ni asal kita gunakan air. Tayamum tu ganti. Guna tanah tu sebagai ganti daripada air. Maka di atas penutup tadi tu boleh kita nak sapukan dengan air, tak payah guna tanah. Walaupun dia sapu saja, jangan tekan bagi turun pada tempat sakit tu. Sapu bagi basah saja. Sebab kira katanya kita pakai air sekadar dapat, sekadar boleh. Walaupun tak turun ke bawah sekalipun. Dan sungguhnya wajib menyapukan segala satir, segala yakni seluruh. Dan sungguh pun wajib menyapu segala yakni seluruh satir itu. Kenapa wajib sapu seluruh? Tak wajib sapu sebahagian saja. Kalau sapu khuf tu wajib sapu sebahagian daripada khuf. Macam sapu kepala mewudu. Tapi sapu satir, sapu penutup ni, dan sungguhnya wajib menyapu segala satir itu penutup. Itu wajib kena sapu seluruh. Tidak dengan maknanya tidak memadai sapu sebahagian daripada satir. Macam kita sapu kepala, sebahagian daripada kepala. Macam kita sapu khuf, sapu sebahagian. Maka di sini tak boleh, sebahagian tu tak boleh. Kalau bersani masalah, kalau bersani mesti semua dia buat sapu. Jadi kalau kita sapu sikit saja, tak madai.
Kenapa boleh wajib sapu seluruh? Dia kata dan sungguhnya wajib sapu seluruh satit, segala satit ni, seluruh penutup itu, kerana bahawasanya menyapu diharuskan, menyapu tu diharuskan. Diharuskan sapu di atas satir. Nah, yang menutup sakit itu bagi orang apa dia? Kerana darurah. Dia harus tu kerana darurah. Dia tak semacam sapu kepala. Sapu kepala, sapu khuf tu disuruh sapu bukan kerana darurah. Faham gitu? Sebab tu sapu kepala, seluruh kepala, seluruh kepalanya sapu sebahagian saja. Memadai pada ambil wudu. Sebab apa? Sebab suruh sapu kepala bukan darurah. Dengan secara asal. Dengan secara asal disuruh sapu kepala. Kalau begitu sapu kepala ambil sebahagian pun boleh lah. Tapi sapu penutup ini diharuskan, dibolehkan, disuruhkan kerana darurah. Seperti dibolehkan tayamum tu seperti tayamum, seperti diharuskan tayamum. Nah, maka tayamum walaupun sakit kat kaki pun ganti di muka. Begitu. Maka satit di sini sebab diharuskan dia gunakan dengan secara sapu di atas satit, maka tak dapat tidak kena ke semua. Seluruh. Dan tiada wajib disapu tempat sakit itu dengan air. Tempat kita sakit, bukan penutup. Di tempat sakit tu tak wajib sapu. Basuh tak wajib, sapu pun tak wajib. Itu maknanya. Dan tiada wajib disapu tempat sakitnya itu dengan air. Kita tafsir. Jadi seperti tiada wajib basuh. Tidak wajib sapu seperti tidak wajib basuh. Basuh tak wajib, sapu pun tak wajib di tempat sakit. Yang saat ni satir, penutup tu wajib sapu lah. Penutup dia tu wajib sapu lah. Tapi di diri tempat sakit tu tak wajib bersapu dengan air. Tak wajib sapu dengan air. Tak wajib sapu maknanya basuh pun tak wajib, sapu pun tak wajib. Maksudnya begitu. Basuh pun tak wajib sebab tu digantikan dengan tayamum. Sapu pun walaupun air tak mengalir sedikit saja sekalipun, tak wajib juga. Sebab tu digantikan dengan tayamum. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Tapi ingat katanya yang bahas panjang mari itu masalah kita tayamum ganti daripada tempat sakit ketika mengambil wuduk. Tapi kalau nak ganti daripada mandi janabah, itu lain sikit, berbeza sikit. Dia katanya tetapi tiada wajib tertib antara tiga. Ni bukan mandi lagi. Tetapi tiada wajib tertib antara tiga itu. Yang saya kata tadi itulah. Tidak tertib. Tidak tertib. Macam kata sakit kat tangan selepas pada basuh muka tu. Maknanya nak tayamum ganti dulu pun boleh. Nak basuh yang sahih dulu pun boleh. Atau nak sapu satir dulu pun boleh. Aturlah mana-mana pun, mulailah dengan yang mana, yang kedua tu yang mana, yang ketiga yang mana, boleh ke semuanya. Itu mana kata tetapi tiada tertib, tiada wajib tertib antara tiga itu. Mana dia tiga? Tiga yang tadilah. Tayamum ganti, basuh yang sahih, sapu satir, sapu penutup. Tiga perkara. InsyaAllah kita ulang balik. Tetapi tiada wajib tertib antara tiga itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi